seorang remaja penjana minda kelas pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar tentang perkahwinan lewat dalam kalangan wanita. Mengapa perlu berlaku? Perkahwinan boleh didefinisikan sebagai suatu akad yang menghalalkan antara lelaki dan wanita untuk hidup bersama dan menetapkan hak serta tanggungjawab antara suami dan isteri. Namun, pada era modernisasi ini, terdapat ramai individu dewasa yang masih belum lagi mendirikan rumah tangga, terutamanya golongan wanita. Hakikatnya, isu perkahwinan sentiasa menjadi perbualan hangat dan menarik perhatian masyarakat, termasuklah dilema wanita kahwin lewat. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya jika kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, saudari Natasha yang merupakan ahli panel yang pertama. Apa khabar saudari? Terima kasih saudari pengerusi majlis. Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel yang kedua iaitu saudara Luqman. Selamat datang saudara, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik saudari pengerusi. Berada di sebelah ahli panel kedua, tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga iaitu saudari Rebecca. Walaupun nampak pemalu, namun petah bicaranya. Apa khabar saudari? Kabar baik saudari pengerusi. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita iaitu perkahwinan lewat dalam kalangan wanita, mengapa perlu berlaku? Saudari Natasha, mohon saudari berikan penjelasan mengapa isu ini berlaku dalam kalangan wanita di negara kita. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan berlakunya perkahwinan lewat dalam kalangan golongan wanita. Antaranya adalah disebabkan golongan wanita terlalu memberi tumpuan terhadap kemajuan kerjaya. Tumpuan yang tinggi terhadap kemajuan kerjaya menyebabkan mereka kurang masa untuk aktiviti yang bersifat peribadi. Mereka banyak menghabiskan masa mereka di tempat kerja demi menyiapkan kerja. Oleh itu, mereka menghadapi dilema dalam membahagikan masa untuk tugasan dan juga untuk menguruskan rumah tangga. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan yang dikongsikan oleh saudari Natasha yang pada pandangan saya cukup terperinci dan menarik. Saudara Luqman, apakah faktor lain yang dapat saudara kongsikan tentang isu ini? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengerusi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, antara faktor lain yang menyebabkan wanita cenderung untuk berkahwin lewat ialah masalah kesihatan yang dihadapi oleh wanita tersebut. Isu ini merupakan isu minoriti yang dihadapi oleh kalangan wanita menyebabkan mereka berkahwin lewat. Menurut kajian, sebanyak 3.3% wanita menghidapi masalah kesihatan dan dilihat sebagai penyumbang terkecil kepada halangan untuk berkahwin. Tidak semua wanita menghidapi masalah kesihatan, tetapi ada juga antara mereka yang menghidapi masalah kesihatan sehingga terpaksa kahwin lewat dan ada juga yang tidak berkahwin langsung. Antara contoh penyakit kronik yang sering diperkatakan ialah SIS, penyakit kanser, gangguan hormon, penyakit berkaitan dengan masalah kehamilan dan sebagainya. Apabila wanita menghidapi penyakit berikut, mereka akan merasa hilang keyakinan diri untuk berkahwin dan lebih cenderung untuk bersendirian. Mereka juga beranggapan bahawa apabila wanita menghidapi penyakit kronik tersebut, mereka tidak akan memperolehi zuriat seperti yang diinginkan oleh pasangan mereka kelak. Ataupun mereka mampu memberikan zuriat tetapi membuatkan zuriat tersebut menghidap penyakit seperti mereka. Ini mampu menambahkan lagi kerisauan kepada wanita-wanita yang menghidapi penyakit kronik tersebut untuk tidak berkahwin langsung.
Selain itu, wanita yang menghidap penyakit kronik tersebut beranggapan dirinya hanya memberikan masalah kepada pasangan mereka kerana perlu menjaga mereka setelah berkahwin kelak. Jadi, tidak dapat dinafikan lagi bahawa wanita menghidapi masalah kesihatan yang kronik lebih cenderung untuk berkahwin lambat ataupun tidak berkahwin langsung. Terima kasih Saudara Luqman atas penjelasan yang diberikan. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada ahli panel kita yang ketiga, Saudari Rebecca. Bagaimana pula pendapat saudari berkaitan isu ini? Salam sejahtera dan terima kasih saudari pengurusi, sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Persoalan perkawinan lewat dalam kalangan wanita bukanlah satu perkara yang asing lagi pada zaman kini. Antara faktor yang mana menyumbang kepada perkara ini adalah kebimbangan terhadap diri dari segi mental dan rohani. Dalam arti kata lain, golongan wanita masih belum bersedia. Terdapat segelintir kaum wanita yang berasa bimbang terhadap sikap diri mereka sendiri seperti cepat naik angin, mood swing, kurang pengetahuan tentang agama, teknik pengurusan diri serta teknik pengurusan stres yang masih belum dikuasai. Inilah yang menjadi punca wanita sukar untuk melangkah lebih jauh ke hubungan yang lebih serius dan memerlukan komitmen yang tinggi. Setakat ini saja saudari pengurusi, terima kasih. Terima kasih Saudari Rebecca kerana berkongsi pendapat yang cukup padat. Seperti yang kita lihat pada zaman kini, terdapat ramai wanita yang mampu untuk hidup sendiri tanpa perlukan pasangan untuk hidup. Pada pendapat Saudari Natasha, adakah kemampuan untuk berdikari juga menyumbang kepada faktor isu ini berlaku? Ya, kemampuan seseorang wanita untuk berdikari juga merupakan faktor berlakunya perkahwinan lewat dalam kalangan golongan wanita. Kemampuan kewangan yang baik menyebabkan mereka untuk melewat-lewatkan perkahwinan. Mereka berasa lebih bebas untuk melakukan aktiviti untuk kepentingan sendiri. Oleh itu, kebanyakan wanita banyak menghabiskan masa dan wang mereka untuk membeli barang-barangan mewah dan juga melancong, terutamanya ke luar negara. Terima kasih kepada ahli panel pertama kerana menyuarakan pendapat tentang kemampuan berdikari dalam isu ini. Selalu saya dengar ayat sebegini, mak kan cikgu, mak naklah juga anak mak ikut jejak langkah mak. Berdasarkan situasi ini, apakah pendapat saudara Luqman? Terima kasih saudari pengerusi. Bagi situasi ini, saya anggap ia di bawah faktor merealisasikan impian keluarga. Ia juga dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan wanita untuk berkahwin lambat. Hal ini demikian kerana wanita berkeinginan untuk memenuhi impian keluarga terlebih dahulu dengan beranggapan dapat menjawat jawatan yang tinggi dan disegani serta memperolehi pendapatan yang tinggi sehingga mengetepikan soal perkahwinan. Mereka lebih mengutamakan keluarga berbanding perkara yang lain. Menurut kajian, sebanyak 40% wanita mengatakan bahawa keinginan untuk merealisasikan impian keluarga menyebabkan isu perkahwinan tidak difikirkan. Seterusnya, seperti yang dikatakan oleh saudari pengerusi sebentar tadi, terdapat juga ibu bapa yang mengimpikan anak perempuan mereka untuk mengikut jejak langkah pekerjaan mereka di mana mereka beranggapan ia merupakan pekerjaan turun-temurun yang perlu diikuti dan dipatuhi oleh setiap generasi keluarga. Jadi, wanita tersebut perlu bertungkus lumus bagi merealisasikan impian keluarga mereka. Tambahan pula, untuk merealisasikan impian keluarga dengan mendapat pekerjaan yang bagus, wanita tersebut terpaksa menghabiskan masa bagi menamatkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, masa yang diperlukan untuk menghabiskan pengajian bagi pekerjaan profesional seperti pensyarah, doktor dan sebagainya memerlukan masa yang panjang, iaitu di peringkat ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan doktor falsafah. Oleh itu, kita boleh simpulkan bahawa keinginan untuk merealisasikan impian keluarga adalah salah satu faktor wanita untuk berkahwin lewat. Terima kasih saudara Luqman kerana memberi penjelasan. Seterusnya, saudari Rebecca, adakah saudari pernah mengalami masalah putus cinta? Pada pendapat saudari, adakah ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan isu ini semakin hangat diperkatakan?
Terima kasih saudari pengerusi. Selain faktor-faktor yang telah disebut oleh sahabat-sahabat panel saya tadi, salah satu punca lain mengapa perkara ini boleh terjadi adalah disebabkan oleh pengalaman putus cinta. Pengalaman putus cinta yang bagaimana? Pengalaman putus cinta yang menyedihkan, yang perih. Inilah penyebab mengapa golongan wanita berasa serik untuk memulakan hubungan percintaan dengan kaum lelaki, apatah lagi untuk mendirikan sebuah rumah tangga. Pengalaman percintaan yang perih inilah yang menyebabkan golongan wanita berasa trauma untuk mencoba menjalinkan semula hubungan yang baru kerana mereka khawatir kejadian yang sama akan berulang semula. Pengalaman yang tidak bagus inilah yang menyebabkan golongan wanita berasa takut untuk memulakan semula hubungan percintaan dengan kaum lelaki. Sekian sahaja, kembali kepada saudari pengerusi forum. Terima kasih saudari Rebecca atas perkongsian yang cukup menarik. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, demikian tadi perbincangan yang menarik tentang isu perkahwinan lewat dalam kalangan wanita. Selanjutnya, sebelum mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, silakan mana-mana ahli panel membuat rumusan. Secara rumusannya, terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada berlakunya perkahwinan lewat dalam kalangan golongan wanita. Terdapat juga kesan yang kita dapat lihat terhadap golongan wanita yang berkahwin lewat. Kesan ini dapat dilihat dari segi emosi mereka. Emosi mereka akan berasa kurang stabil dan mereka berasa mudah marah terhadap perkara yang kurang menyenangkan. Hal ini berlaku disebabkan mereka terpaksa membuat semua perkara sendiri kerana tiada tempat pergantungan, kerana mereka tiada pasangan. Terima kasih kepada ahli panel pertama. Kita dengar pula rumusan daripada ahli panel kedua. Silakan saudara. Terima kasih saudari pengerusi. Sebagai rumusan, apa yang saya ingin katakan di sini ialah perkahwinan lewat dalam kalangan wanita ini mampu memberikan kesan kepada populasi dan seterusnya kepada ekonomi sesebuah negara. Hal ini demikian kerana jika wanita lewat berkahwin, maka kurang anak yang akan dihasilkan. Lebih teruk lagi, jika wanita tersebut melahirkan anak di bawah paras penggantian. Jadi, populasi di sesebuah negara tersebut akan bertukar kepada trend menurun. Dan negara tersebut akan kekurangan penduduk muda yang akan menggantikan penduduk tua di mana penduduk tua tersebut memacu ekonomi negara. Itu sahaja. Terima kasih saudara Luqman atas rumusan yang menarik tadi. Saya persilakan pula ahli panel yang ketiga. Tuntasnya, isu yang dibawa pada ruang forum pada hari ini adalah sungguh panas sekali. Seperti yang sudah dibincangkan sebentar tadi, pengalaman putus cinta dan kebimbangan terhadap diri sendiri dari segi mental dan rohani inilah adalah penyumbang kepada perkahwinan lewat dalam kalangan wanita. Namun, sekiranya isu ini masih berlarutan, sudah pasti ada impaknya. Antara impak yang jelas adalah penurunan dari kadar kesuburan pada wanita tersebut. Wanita yang lewat berkahwin cenderung untuk mempunyai tempo umur produktif yang rendah yang mana menyebabkan kadar kesuburan individu tersebut untuk menurun. Apabila kadar kesuburan penduduk dalam kalangan wanita menurun, perkara ini akan mempercepatkan proses penuaan negara sekaligus menjadikan Malaysia menjadi negara tua di masa hadapan. Sekian. Terima kasih saudari Rebecca. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang perkahwinan lewat dalam kalangan wanita, mengapa perlu berlaku? Konklusinya, perkahwinan merupakan satu tuntutan hidup dan mempunyai kepentingan dalam kehidupan manusia. Hal ini kerana perkahwinan bukan sahaja berperanan sebagai penyambung keturunan, malah turut memberi pelbagai kelebihan kepada pembangunan keluarga. Oleh itu, golongan wanita perlu menyedari implikasi yang bakal timbul kerana fenomena ini bukan hanya permasalahan individu, malah juga masalah sosial yang mampu memberi impak yang besar kepada negara. Sidang hadirin yang dihormati, madah diungkap, santun bicara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara,
Mohon diampun seikhlas hati. Saya mewakili ahli-ahli panel ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menyaksikan forum ini. Sekian, salam sejahtera, salam satu Malaysia.